Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita bincang tajuk Al-Qaumiyah, nasionalisme atau pahaman kebangsaan. Perlu dipahami bahawa kasih berkeluarga dan kaum adalah sifat yang mulia dalam diri manusia. Termasuk para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Berjuang menyelamatkan keluarga dan bangsanya bersama Islam. Al-Quran menyebut bahawa Allah Ta'ala pilih Rasul kalangan bangsa tempat lahir dia dan bercakap dengan bahasa kaum dia. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'Ad Allah Ta'ala utuskan saudara mereka Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah. Dan Allah Ta'ala utus kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Disebut saudara kepada bangsa dia, kaum dia. Dan bila berdakwah menyebut, ya qaumi abudullah, wahai kaum kesayanganku, bangsa yang aku kasih, abdikan diri kamu kepada Allah. Menunjukkan bahawa Rasul alaihi wassalam sayang kepada kaum dan bangsanya. Tak jadi salah sayang kepada bangsa dan kaum. Bertukar menjadi sifat yang salah apabila kasih itu dijadikan suatu pahaman yang menjadikan ikatan dengan suatu golongan manusia dari segi bangsa atau keturunan atau bahasa atau kawasan sehingga dijadikan akidah perjuangan bagi menegakkan kepentingannya tanpa mengira batas-batas keadilan menurut ajaran Islam. Sehingga pahaman ini dijadikan falsafah politik, ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang lain tanpa berpandukan kepada Islam. Bersayang pada bangsa jadi akidah, sehingga mengatasi ajaran Islam, maka jadi salah. Ajaran ini juga lahir daripada memisahkan agama dengan dunia. Di mana agama tidak dijadikan dasar dan panduan dalam kepentingan ekonomi, politik dan lain-lain. Tetapi kecenderungan pada bangsa dan puak menjadi ukuran dalam semua perkara sehingga mengatasi akidah yang dinamakan agama. Bersayang pada bangsa kaum mengatasi agama. Bangsa lebih utama daripada agama. Penentuan betul dan salah kebangsaan, bukannya agama. Maka jadi salah. Rasulullah SAW menamakan pahaman dengan asabiyah, di mana penafsirannya dalam bidang yang sempit, yaitu perjuangan untuk kumpulan yang lebih kecil yang dinamakan kabilah atau keluarga,
yang mesti dipertahankan walaupun di atas dasar dan tindakan yang zalim. Berzaman awal Islam, Nabi SAW menamakan Asabiyah. Kerana orang Arab dia berperang berdasarkan kabilah, walaupun satu bangsa. Kabilah jadi akidah. Lebih sempit lagi daripada kebangsaan. Inilah yang disebut dengan hadis Rasulullah SAW, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan dari kalangan kita orang yang menyeru ke arah asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang berperang di atas dasar asabiyah. Dan bukan dari kalangan kita orang yang mati di atas dasar asabiyah. Seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Mal asabiyatu ya Rasulullah?" Apakah yang asabiyah itu, hai Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, "Al-asabiyyatu an tu'ina qawmaka 'ala zulmi." Rawah Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Artinya asabiyah itu ialah bahawa kamu menolong kaummu melakukan kezaliman. Tindakan tidak mengikut hukum Allah. Tolong kaum dia, puak dia, walaupun zalim, walaupun salah. Ini asabiyah. Apakah hubungan Islam dan nasionalisme? Fahaman kebangsaan. Islam mengakui adanya perasaan kasih dalam diri seseorang itu kepada bangsa dan tanah air kerana Allah, dan berusaha menyelamatkan keluarganya dengan Islam. Tak jadi salah. Nak selamatkan keluarga kita, bangsa kita, kaum kita, tanah air kita dengan Islam. Tak ada salah. Kerana firman Allah kepada Rasulullah SAW, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah amaran, berilah peringatan kepada keluargamu yang hampir. Namun Allah Ta'ala memerintah Nabi SAW mengajak keluarga dia masuk Islam. Selamatkan dengan Islam, selamat keluarga dulu dengan Islam. Islam menyelamatkan keluarga, bukan keluarga menyelamatkan Islam. Tegakkan Islam, keluarga selamat, bangsa selamat, tanah air selamat. Kalau tegakkan keluarga, tegakkan bangsa, tegakkan tanah air, agama letak di belakang, maka tak selamat. Salah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda pada hari kemenangan menawan Mekah, Fathu Mekah, "Wallahi innaka la khairu ardillah." Ardillah tak ada ya tu. Ard. "Wallahi innaki la khairu ardillah, innaki. Wa habbu ardillah ila Allah. Walaula anna qaumi akhrajuni atau kharrajuni minka ma akhrajtu." Rawahu Tirmizi. Artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau lah, yakni Mekah, sebaik-baik bumi Allah. Dan bumi Allah yang paling Allah kasih kepadanya. Kalaulah tidak kerana kaummu mengeluarkan aku darimu, aku tidak keluar, kata Nabi. Nabi sayang ke tanah air dia, Makkah Al-Mukarramah. Sahabat-sahabat sayang. Sehingga pada masa berlakunya hijrah, kalangan muhajirin ada yang demam, yang sakit. Siapa mengacau, rindu pada kampung, rindu pada Mekah. Sehingga Nabi doa supaya sahabat-sahabat dia sayang ke Madinah. Adapun
Nabi tak balik semula ke Mekah selepas Mekah dibebaskan, kerana Nabi sebut dalam Bai'atul Aqabah. Bila Nabi berbai'ah dengan orang Madinah, dan Nabi menjanjikan kemenangan yang dijanji oleh Allah. Orang Madinah kata, nanti bila menang, sudah balik ke Mekah semula. Lalu Nabi bertekad pada orang Madinah, aku tak balik. Mati di Madinah. Maknanya, sayang pada kaum, kepada tanah air, tak ada salah. Tapi Islam yang jadi dasarnya. Tetapi Islam melarang kasih pada sesuatu lebih daripada Allah, Rasul dan Islam. Sehingga seseorang itu menjadi melulu dan merendahkan kasih kepada Allah, Rasul dan ajaran Islam. Letak kaum dulu pada Allah, pada Rasul, pada Islam. Dan meletakkan kepentingan bangsa dan puak lebih daripada yang lain, dengan melampaui batas-batas Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qad iqtaraftumuha wa tijaratun taqshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Surah Bara'ah ayat 24. Maksudnya, katakanlah sekiranya ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kasih kamu, lebih kasih daripada kasih kepada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Menunjukkan kasih pada Allah dan Rasul, kasih pada Islam, mengatasi kasih pada yang lain. Di sinilah pahaman nasionalisme menjadikan bangsa tinggi pada agama. Salah. Ayat Quran sebut, tak nak berjuang Islam, sayang ke bini, nak tinggal bini, sayang ke harta, nega takut rugi, macam-macam lagi kasih. Nak berjihad pada jalan Allah, takut. Tunggulah Tuhan kata berlakunya hukum Allah. Kamu akan jadi hina, dan Allah tak beri hidayah pada orang yang fasik. Kita kena percaya yang beri rezeki Allah Ta'ala bukan menega kita. Menega tu ikhtiar je. Isteri, kaum keluarga, memanglah kita sayang, kita kasih untuk melahirkan zuriat yang beribadat pada Allah Ta'ala, yang soleh, yang memaafkan bumi mengikut perintah Allah Ta'ala, untuk dapat pahala. Jangan jadi kasih pada mereka ni mengatasi kasih pada Allah, mengatasi kasih pada Islam. Ada ayat lain dan firman Allah Ta'ala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Surah Al-Mujadilah ayat 22. Artinya
kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapa dan anak-anak, saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah letakkan keimanan ke dalam hati-hati mereka. Dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redha kepada mereka dan mereka pula redha kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah yang pasti mendapat kemenangan. Ayat ini berkait dengan perang Badar. Di mana kalangan muhajirin, Nabi dan sahabat-sahabat yang datang di Mekah berperang di Badar. Ada yang terpaksa berhadap dengan ayah yang kafir, anak yang kafir. Sayyidina Abu Bakar, anak dia Abdul Rahman, kafir lagi masa tu. Anak-anak yang kafir, sepupu-sepupu yang kafir. Bersama dengan Abu Jahal kat senjata lawan Islam. Sangat menguji perasaan hati mereka. Ini perang Badar. Dan sebab itulah mereka yang hadir perang Badar ni dimuliakan oleh Allah lebih daripada orang lain. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, ya ahla badr i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, mereka yang hadir perang Badar, membuatlah apa nak buat, aku ampun dosa kamu. Ini ahli Badar ni Allah Ta'ala jamin diampunkan dosa, dijamin masuk surga. Kerana mereka menghadapi ujian yang dahsyat berdepan dengan keluarga yang datang dari Mekah yang menentang Islam. Demikianlah hubungan dari segi akidah Islamnya mengatasi segala hubungan yang lain, termasuk hubungan keluarga dan keturunan. Begitu juga hubungan bangsa. Maka Al-Quran Karim melarang Rasulullah SAW dan orang-orang muslimin beristighfar untuk orang-orang musyrikin, walaupun mereka kalangan kaum keluarga. Allah Ta'ala larang Nabi dan sahabat dia doa kepada kaum musyrikin. Allah menyatakan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang kasihkan anaknya yang tenggelami air tapan, tapi Allah tidak mengizinkan untuk beristighfar kepadanya. Anak dia lawan ayah, tak masuk Islam. Nabi Nuh sangat sedih. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya yang tidak beriman. Halal Nabi Ibrahim. Tak beriman, halal pula. Lepas Ibrahim pujuk ajak dia masuk Islam. Halal. Ibrahim tinggal ayah dia. Menunjukkan betapa kasih melalui hubungan keluarga tidak boleh menjadi asas atau keselamatan dunia dan akhirat. Sekiranya tidak diletakkan di atas yang sebenarnya menjadi dasar, iaitu Islam. Dan beriman pada seluruh ajarannya. Lebih utama dari yang lain. Perlu dipahami bahawa nasionalisme menjadi senjata untuk menentang Islam. Pada masa penjajah nak jatuhkan kerajaan Osmaniyah di awal abad yang lalu, penjajah gunakan semangat kebangsaan Arab supaya orang Arab lawan Turki. Turki kerajaan Islam. Letakkan kebangsaan Arab mengatasi semangat mempertahankan Islam dipimpin oleh Turki. Ini kesilapan orang Arab, dosa yang sangat besar. Sampai hari ini orang Arab terima akibat dia. Kaya raya tak jadi apa. Berpecah belah cakap berai. Mula-mula sayang pada bangsa Arab, lepas tu sayang pada tanah air, saya perang sama sendiri. Ini berlaku. Puncana nasionalisme menjadi senjata untuk menentang Islam.
Musuh-musuh Islam telah berjaya menggunakan fahaman ini untuk memecahkan perpaduan umat Islam melalui saluran politik dengan menggalakkan kewujudan negara-negara yang berasaskan fahaman ini di kalangan umat Islam, sehingga mereka dipisahkan di antara satu sama lain. Turki perang dengan Arab, sama-sama Islam. Jadi begitu. Dengan semangat bangsa masing-masing dan oleh sempadan negeri masing-masing, sehingga orang-orang Islam yang bukan bermaksud Turki membantu penjajah untuk menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah, dan bangsa Turki pula merendahkan saudara-saudara seagama yang tidak bangsa Turki. Orang Turki pun semangat bangsa Turki pada masa itu. Alhamdulillah, kita orang Melayu, orang Indonesia di sini, masa itu bersama dengan Utsmaniyah. Sehingga penjajah British dan Belanda mengerahkan askar-askar Melayu, Jawa pergi perang dengan Turki di Palestin. Mereka berontak di Singapura. Ini ada sejarah. Lebih kurang 100 orang dihukum bunuh kerana tak mau pergi berperang dengan orang Turki. Ini sejarah. Peristiwa dahari terkenal. Ada dalam internet kisah dia. Tentera India Muslim, Melayu dan Jawa di perkara tentera British Singapura memberontak. Tapi orang Arab sebahagian besarnya berperang untuk jatuhkan Turki. Turki melalui Kamar Atta tu. Itu semangat kebangsaan Turki. Hak Islam berada juga, tapi Islam tak kuat. Dia pecahkan orang Islam melalui semangat kebangsaan. Disebarkan ajaran melalui saluran pelajaran dan pendidikan pula, dengan menghidupkan kembali sejarah zaman jahiliah. Bangsa masing-masing dengan menenggelamkan ajar sejarah Islam dan kegemilangannya. Seperti menghidupkan semula sejarah Fir'aun kalangan rakyat Mesir, sejarah Majusi di Iran, sejarah Hindu dan Buddha di India dan di alam Melayu. Kalau di sekolah dia ajarnya hantu, hanjebak. Bukan Khalid bin Walid. Tak tahu ada kedak, tak tahu. Di Sabah buat cerita di sekolah untuk lupakan sejarah pahlawan-pahlawan Islam, tokoh-tokoh Islam. Tak kenal siapa Salahuddin Al-Ayyubi, tapi lebih kenal tokoh-tokoh zaman jahiliah. Sama ada melalui pengajian-pengajian di sekolah-sekolah, atau melalui alat-alat sebarang am, buat filem, atau pasukan pengkaji sejarah untuk menggali semula barang-barang lama, simpanan orang-orang jahiliah untuk disimpan semula, dipuja dan dibanggakan. Kadang-kadang dibiayai oleh badan-badan antarabangsa UNESCO. UNESCO ni badan antarabangsa untuk kebudayaan. Jaga barang-barang jahiliah, tak ada kaca, supaya bangsa berbangga dengan zaman jahiliah. Dengan perbelanjaan yang lebih diutamakan daripada membantu masa-masa kebeluran di beberapa daerah di dunia ini. Sepatutnya kita bertanya mengapa projek-projek ini lebih banyak ditumpukan di negeri umat Islam. Banyak beri pitih di umat Islam jaga projek-projek barang-barang lama ni. Maka ada orang menjawab kerana negeri kita banyak tamadun. Tetapi sebenarnya ialah untuk memesongkan kita daripada sumber kekuatan umat yang sebenar, iaitu Islam. Ketika negeri umat Islam ditinggalkan oleh penjajah, mereka menyerahkan kekuasaan pemerintahannya pada golongan nasionalisme. Walaupun yang berjuang menentang penjajah, yang jadi korban gugur syahid merengkuk dalam tahanan penjara dan pembuangan negeri, ialah golongan Islam dan para ulama'nya. Seterusnya lihatlah di manakah beradanya golongan nasionalisme di zaman penjajahan.
Sebenarnya mereka ialah anak-anak negeri yang menjadi pegawai penjajah. Renung dah. Kebanyakan negeri umat Islam yang merdeka meminggirkan kumpulan Islam yang awal-awal berjuang menentang penjajah. Bukan dilupakan oleh patang sejarah. Tak sebut. Sebut orang Kedia konon je pejuang kebangsaan. Padahal mereka adalah anak-anak didik penjajah. Untuk melangsungkan ajaran penjajah. Ini berlaku penyelewengan sejarah. Menyeleweng pula lepas merdeka. Ini puncanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Ini kita bincang tentang ideologi kapitalisme. Dalam bahasa Arab disebut ar-ra'samaliyah. Ar-ra'samaliyah ataupun kapitalisme ia suatu ajaran atau pahaman yang berkaitan dengan ekonomi, yang mempunyai cara yang berhubung dengan masyarakat dan politik, berdasarkan pemilik perseorangan dan kebebasannya. Menurut pencipta ajaran ini, bahawa orang perseorangan itu menjadi pemilik tunggal kepada apa yang diusahakan olehnya. Orang lain tiada berhak ke atasnya dan menjadi hak padanya untuk memiliki jalan-jalan, untuk mendapatkan benda dengan cara-cara yang boleh menyampaikan keadaannya, dengan mendorongkan perasaan mementingkan diri yang ada di dalam diri manusia sebagai suatu cara untuk menggalakkan kepada kemajuan dalam bidang ekonomi, dengan mengadakan beberapa peraturan yang mengawasinya yang diberi tugas kepada negara. Kapitalisme ataupun ar-ra'samaliyah ialah pahaman yang memberi kebebasan orang perseorangan untuk cari harta, untuk bergerak ekonomi. Kita akan bincang bahawa teori ini tak ada kait dengan halal haram. Ini ciptaan manusia. Dasar-dasar kapitalisme, di antara dasar yang ada dalam ajaran kapitalisme ini ialah yang pertama, milik perseorangan kepada unsur dan sumber yang mendatangkan hasil, seperti tanah, modal dan barang-barang, di mana kebebasan manusia untuk memiliki sesuatu bukan sahih dalam perkara seperti pakaian, alat-alat rumah, kenderaan dan binatang ternakan. Bahkan kadang-kadang boleh memiliki dalam perkara yang melibatkan kepentingan orang ramai. Ini panggil pensuatan suruh pada benda penting orang ramai. Dia boleh ambil juga. Ini adalah teori kapitalisme. Dua, kebebasan bekerja pada orang-orang perseorangan dan menggunakan apa yang menjadi miliknya untuk mendapat keuntungan dan kemajuan. Maka ia berusaha sedaya upaya bagi mencapainya. Pencipta dan pengikut ajaran ini menganggap sifat ini menjadi pendorong yang sangat kuat dan penting untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu kegiatan ekonomi, bagi meningkatkan pekerjaan dan pendapatan. Bila ada ni, maka boleh jadi maju. Kerana wujud yang ketiga, perlombaan di kalangan orang perseorangan.
berlaku apabila adanya perkara-perkara di atas, di mana dengan adanya perlombaan ini berlakunya perseimbangan dalam mengeluarkan barang dan menentukan harga. Kerana masing-masing mahu barangannya laris mendapat sambutan. Berebut nak suruh laku barang dia. Orang ni jual murah tapi tak rugilah. Biasanya payah murah. Yang keempat, menimbulkan kelas dalam masyarakat. Iaitu orang yang menjadi pemilik di satu pihak, pekerja dan pengguna di satu pihak lain. Golongan yang pertama mentadbir urusan yang menjadi miliknya dengan memikul beban untung dan rugi. Adapun golongan kedua tiada hubungan dengan untung dan rugi. Tetapi yang dikira ialah untuk mendapat ganjaran dan kemudahan. Hak pengguna. Yang kelima, berusaha untuk maju dan meningkat dengan mengurangkan perbelanjaan, membaikkan pengeluaran untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Sama ada dengan mencipta dan mencari alat-alat baru atau pekerja yang dapat memenuhi kehendaknya. Di samping mencari bahan-bahan yang cukup dan membanyakkan pelanggan dengan berbagai-bagai cara. Kurangkan perbelanjaan, banyak untung. Kurangkan pekerja, pakai kilang. Dia tak kira orang menganggur banyak pun. Ini teori kapitalis. Yang keenam, kerajaan tidak boleh campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Tetapi kuasanya ialah untuk mengawas suasana bebas dan mewujudkan keadaan yang memberi kebebasan kepada rakyat dalam memiliki harta dan melakukan kegiatan ekonomi. Ini teori kapitalisme. Sejarah dan tokoh. Ajaran atau pahaman kapitalisme lahir di negeri-negeri Eropah yang dikuasai oleh pemerintahan Rom, asalnya begitu, yang mewujudkan golongan feodal bangsawan dan penguasaan golongan agama yang membawa ajaran kepentingan peribadi. Puak feodal, puak bangsawan, puak agama. Puak agama pun kejual ke duit juga. Bertolak dan memisahkan agama dengan dunia, sekularisme. Kemudian membebaskan diri daripada golongan feodal bangsawan. Kemudian lahir golongan berduit hartawan dari kalangan menengah. Yang lahir daripadanya golongan kapitalis yang berlomba kekayaan. Sehingga berlakunya pandangan untuk kebebasan. Bermula pada awal kurun ke-16 Masihi. Secara berperingkat-peringkat. Iaitu pertama-tamanya seruan membebaskan diri dari belenggu agama. Agama menyusahkan. Kemudian kebebasan melalui ajaran nasionalisme kebangsaan dengan membebaskan bangsa masing-masing. Kemudiannya kebebasan dalam bidang tabi'i termasuk dalam kegiatan ekonomi. Penciptanya terdiri dari ahli-ahli falsafah bukan Islam. Semua orang kafir mereka bukan Islam. Di antaranya tidak percaya kepada Tuhan. Sebagai mereka ni etis, tak percaya kepada Tuhan. Dan bermusuh dengan agama. Walaupun ada yang beragama. Ikut agama dia juga Kristian lah. Tetapi agamanya bukan di Islam. Dia bermusuh dengan Islam. Di antara tokoh-tokohnya ialah François Kizny, John Lux, Paco Mirabeau, Adam Smith dan lain-lain. Kedudukan kapitalisme dan pencanggahnya ajaran Islam. Kita baca ke depan. Apakah pencanggahan dengan Islam kapitalisme ini? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung perbincangan tentang ideologi kapitalisme. Minggu lepas kita
bincang tentang ta'rif kapitalisme. Hari ini kita bincang keburukan kapitalisme dan percanggahannya dengan ajaran Islam. Terdapat keburukan yang nyata daripada ajaran kapitalisme. Sebahagian daripadanya sudah terdedah dan sebahagian daripadanya masih tersembunyi, sehingga memaksa pemimpin-pemimpin membuat pindahan. Kita melihat apabila berlakunya kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, berlakunya perlombaan, hujahnya untuk menggalakkan kemajuan ekonomi. Apa yang berlaku ialah penindasan, penipuan dan sebagainya. Sehingga pemikir-pemikir tentang kapitalisme terpaksa meminda dan membuat perubahan. Kepada kita, ideologi ini bercanggah dengan Islam dan banyak keburukannya. Di antara keburukannya ialah, yang pertama, kapitalisme adalah ciptaan manusia yang bersifat lemah. Kedudukan sama seperti ideologi-ideologi yang lain yang dicipta oleh manusia, di mana ianya jauh daripada ajaran Allah yang dipilih dan diredai untuk hamba-Nya dan makhluk-Nya. Oleh itu, terang dan nyata ianya bercanggah dengan Islam. Yang Maha mengetahui tentang alam yang Allah Ta'ala, termasuk berkenaan manusia, Dia Maha mengetahui. Ideologi-ideologi ini tidak menyentuh keseluruhan fitrah yang ada pada diri manusia. Sifat menjadi manusia ada roh, ada jasad, ada individu, kedirian, bermasyarakat, dan lain-lain lagi. Kapitalisme ini terang aspek rohani tak ada pada dia. Itu jelas. Aspek masyarakat diabaikan. Yang kedua, matlamaknya semata-mata untuk mencari keuntungan, walaupun dengan cara yang haram, seperti mengharuskan riba, perjudian, arak, dadah dan sebagainya. Riba dibenarkan, bahkan dianggap sebagai penjana kekuatan ekonomi. Perjudian menggalakkan hasil negara. Dia tak berdali maksiat. Arak, dadah dan sebagainya. Berlaku penyalahgunaan dadah yang melampau. Walaupun ada kawalan untuk obat dan sebagainya, tapi aspek dosa pahala, aspek rohani tak ada, menjadi keadaan tak terkawal. Ketiga, menyalahgunakan sifat ananiyah, sifat kepentingan diri, individualistik yang ada dalam diri manusia, sehingga tidak boleh mengawal sifat ini untuk mencari keuntungan pribadi, dan berlakunya penyalahgunaan kuasa dan penindasan orang-orang yang berada ke atas orang-orang yang tidak berada. Kerana dalam perlombaan mencari keuntungan, masing-masing berusaha untuk diri masing-masing dan tidak memberi jalan kepada orang lain, dan berlakunya penyorokan, penyeludupan, penipuan, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Walaupun perkara ini dianggap menyalahi undang-undang. Undang-undangnya undang-undang zahir, tak ada dosa. Manusia tahu kepada dia ini tak ada kaitan dengan Tuhan. Bila manusia tak tahu, maka dibuat untuk dapat keuntungan, untuk dapat projek, untuk dapat macam-macam. Yang keempat, timbulnya keruntuhan akhlak dalam segala bidang, politik, ekonomi dan hubungan anggota masyarakat. Apabila hilangnya batas-batas halal dan haram, tiadanya batas-batas yang mengimbangkan di antara kepentingan diri dengan kepentingan masyarakat. Tidak tersama antara nak jaga kepentingan diri dan masyarakat. Tak sama, tak seimbang. Islam kita ni seimbang. Kepentingan diri ada. Keluarga ada wajib nafkah. Masyarakat ada wajib zakat. Sedekah dan sebagainya. Kewajipan jiran. Itu ada dalam Islam. 5, pengangguran menjadi meluas dalam masyarakat kapitalis.
banyaknya pengeluaran sehingga melebihi keperluan, di mana para majikan merasakan tidak perlu kepada pekerja yang ramai dan memikirkan keuntungan pribadi mereka sahaja. Khususnya selepas revolusi industri yang berlaku di Eropah, banyak kilang-kilang. Kilang-kilang ini makin canggih, makin kurang pekerja. Buang pekerja, banyak orang menganggur. Yang dipikir ialah menghasilkan barangan yang banyak, pekerja yang sedikit. Yang keenam, pembaziran menjadi amalan penganut kapitalisme. Sama ada dalam menggunakan kemewahan untuk pribadi atau tidak, memberinya pada orang yang berhajat. Sekiranya dipikir pengeluaran melebihi sehingga lebih rela memusnahkannya dan bersedekah pada orang-orang lain. Kalau barang lebih, dia rela musnahkan barang tu. Dia musnahkan. Kalau bersedekah, orang tak beli barang dia. Dia fikir ke nak berniaga je. Tolong orang, perkara yang dipikirkan. Yang ketujuh, kemuncak ajaran imperialisme, lahirnya semangat penjajahan. Imperialisme. Yang bermula daripada usaha negara-negara kapitalis untuk mencari bahan-bahan mentah bagi kepentingan mereka. Sama ada penjajahan berbentuk politik dengan menakluk negeri-negeri lemah, seperti yang berlaku di zaman dahulu, atau penjajahan berbentuk ekonomi seperti yang berlaku sekarang. Dulu bentuk politik dan ketenteraan, negeri takluk negeri lain. Ambil asing, aku asing, guna rakyat dan sebagainya. Sekarang ni penjajahan ekonomi. Dia ambil asing negeri itu, babah jajahnya buat balik ke negeri dia. Bahan mentah, dia jual balik. Dia tak galakkan kegiatan tambah nilai di pengeluar tu. Ini kerja dia. Kalau dia buat kilang pun, industri pun, dia tak laku transfer teknologi. Peminat teknologi tak ada. Kerana tak galakkan. Kalau orang lain pandai, rugi dia. Dia saja. Jadi penduduk setempat tu jadi pekerja saja. Pekerja yang upahnya murah, keuntungan lebih banyak, dia begitu je. Tak ada sifat masyarakat. 8, perhambaan berbentuk baru terhadap buruh, petani dan nelayan. Di mana mereka lebih memelihara kepentingan orang yang berkuasa, yang sudah kaya walaupun dengan memeras golongan miskin. Dia dalam mempermainkan gaji, harga dan tidak memberi jaminan kerja yang menasabah dan kawalan keselamatan dan pendapatan yang sepatutnya. Ini antara kelemahan dia. Yang ke-9, 2 perang dunia yang berlaku di zaman moden yang mengorbankan jutaan manusia adalah di antara kemuncak pertarungan di antara negara-negara kapitalis. Perang dunia berlaku. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Yang kedua antara pihak Perikat, Jepun, Jerman, Itali, pihak Perikat. Kerana perebutan sumber-sumber ekonomi. Itu hasil kapitalisme. Yang ke-10, kekuasaan dan kemewahan yang tidak ada berkat. Bahkan tidak ada di dalam istilah mereka perkataan berkat. Di mana apa yang dicapai tidak sekali memberi kebahagiaan dunia dan akhirat, yang menjadi perkara penting untuk manusia seluruhnya. Perkara ini ternyata sekali diberi kegelisahan orang-orang berkuasa dan kaya di dalam masyarakat kapitalis. Oleh kerana itu, maka pahaman kapitalisme tidak boleh dianut oleh orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan membatalkan iman orang yang menganut dan berjuang di atas dasarnya. Menolak Islam secara nyata. Jelas. Perkara yang menarik ialah, oleh kerana dia tak ada agama, istilah berkat tak ada. Banyak kita ni, kalau bertakwa, lafaznya berkata, minas sama'i wal ard. Tuhan buka berkat daripada langit dan bumi. Ada istilah berkat ni ialah kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan ni, kalau dunia, walaupun sedikit, banyak kebajikannya. Kalau tak ada berkat, walaupun banyak, tak ada kebaikannya. Pahala tak ada. Kalau berkat ni, kalau dunia pun sikit, banyak manfaat, ada pahala di akhirat. Istilah berkat tak ada dalam ideologi. Kapitalisme, komunisme sama saja. Tak ada berkat pada dia. Dalam Islam saja perkataan berkat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita bincang tajuk komunisme dalam bahasa Arab Asyuyu'iyah. Komunisme suatu ajaran atau pahaman yang berkait dengan ekonomi, yang juga mempunyai cara yang berhubung dengan politik dan kemasyarakatan, berdasarkan kepada kebendaan semata-mata. Ianya dibentuk sebagai tindak balas daripada pahaman kapitalisme. Apabila kapitalisme membawa ajaran kebebasan individu untuk berlaku perlombaan ekonomi, menyebabkan kewajipan terhadap masyarakat terbiar. Sebagai tindak balasnya, tercipta ideologi komunisme untuk berpihak pada masyarakat supaya milik harta hak masyarakat umum. Diriwayatkan juga pahaman ini dipengaruhi oleh ajaran lama Parsi Mazdaks yang menganggap semua nikmat dunia ni milik orang ramah. Bukan sahaja harta termasuk perempuan. Pakai ikut suka. Milik umum, bukan milik seorang. Sebab begitu sekali melampaunya. Ada yang mengatakan ajaran ini dipengaruhi oleh Mazdaks. Di zaman moden dinamakan komunisme. Berkait dengan ekonomi saja. Pengasasnya yang pertama ialah seorang Yahudi Jerman bernama Karl Marx yang mengisytiharkan ajarannya pada tahun 1848 Masehi. Mengeluarkan bukunya yang bernama Das Kapital dalam bahasa Jerman pada tahun 1867. Masehi. Das Kapital dengan makna modal, teori modal. Modal ni tanah umpamanya hak milik kepada umum, tak boleh pada individu. Pembantunya bernama Engels, kemudian Lenin yang memimpin revolusi komunis di Rusia sehingga menubuhkan kerajaan kesatuan Soviet yang menegakkan ajarannya. Di mana Lenin telah berjaya mempengaruhi buruh petani di Rusia, menggulingkan Raja Rusia, menubuhkan kerajaan komunis berdasarkan kepada pahaman Karl Marx. Lenin ini juga Yahudi juga. Sebenarnya Yahudi ini merosakkan dunia, merosakkan manusia. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, melakukan fasad, kejahatan di bumi. Kemudian diteruskan oleh Stalin yang menjadi pemimpin selepas Lenin. Lenin meninggal dunia, naik Stalin memimpin negara Soviet Union. Di antara pemimpinnya Trotsky, Yahudi Rusia. Dia berpecah daripada Stalin kerana berselisih pendapat. Timbul mazhab Trotsky yang lebih keras pada Stalin lagi. Di negeri China pula dipimpin oleh Mao Zedong yang menubuhkan kerajaan komunis di negeri China. Jadi komunis berjaya menubuhkan dua kerajaan besar
Satu dia Soviet Union, iaitulah selepas menang Rusia, dia tawan negeri-negeri Asia Tengah sampai Eropah Timur. Dia sebuah negara Soviet Union, Kesatuan Soviet yang terkenal kuasa besar dunia di abad yang lalu. Kemudian Mao Zedong berjaya melancarkan revolusi komunis di China. Tubuh kerajaan komunis di China, dua kerajaan besar. Dan diusahakan nak tubuh kerajaan komunis di Indonesia. Kan jumlah rakyat Indonesia yang besar, orang Islam pula. Tapi gagal, tak berjaya. Tahun 65. Perancangan untuk menubuhkan satu negara komunis di negeri orang Islam. Di Albania, negeri orang Islam, Eropah Timur, dia berjaya rampas jadi negara komunis. 80% orang Albania adalah orang Islam. Sekarang ni komunis dah jatuh. Di antara dasar-dasar yang menjadi pegangan dan kepercayaan komunis ialah yang pertama, tidak percaya pada adanya Tuhan. Dan perkara-perkara yang gaib seperti malaikat, jin, dosa, pahala dan sebagainya. Di mana mereka menjadikan kebendaan semata-mata sebagai asas kepercayaan. Walaupun terdapat kalangan penganut ajaran ini meminda ajaran mereka menurut keadaan setempat. Tetapi inilah yang menjadi asas ajaran komunisme. Oleh kerana itu, komunisme menentang semua agama dengan sekeras-kerasnya. Ini asas dalam buku Das Kapital. Di mana percaya pada Tuhan ni mengarut. Percaya pada Tuhan sesat. Tak ada Tuhan, kata dia. Mengikut ajaran Karl Marx. Padahal percaya pada Tuhan ni adalah fitrah manusia. Sifat semula jadi. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya mereka orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab Allah. Ini mengikut fitrah, sifat semula jadi manusia. Termasuklah yang tak percaya ada Tuhan pun. Pokok komunis yang tak percaya ada Tuhan ni, bila berlayar di lautan, mari ribut taupan, tengah malam gelap gelita, kapal nak tenggelam. Di masa itu hati kecil dia minta tolong dengan Tuhan. Dia naik kapal terbang, umpamanya. Berlaku cuaca buruk, nak jatuh kapal terbang. Masa tu minta tolong dengan Tuhan. Ini fitrah manusia. Bahkan dia beritakan, termasuk Lenin, bila dia sakit berat, di mana dikelilingi oleh anggota Politburo Parti Komunis Soviet. Semua doktor gagal nak beri rawatan pada dia. Kerana terlalu sakit, sebut nama Tuhan. Lalu tanya dia, mengapa sebut nama Tuhan? Kita tak percaya ada Tuhan. Tak tahan sakit, kata dia. Tak tahan sakit. Ini fitrah manusia. Bohong tak percaya pada Tuhan ni. Fitrah manusia mesti balik pada percaya pada Tuhan. Termasuk orang asli di hutan yang berbelantara. Dia percaya ada kuasa gaib. Tuhanlah yang dia tak nampak menguasai alam ini. Ini fitrah manusia. Fitrah seluruh makhluk. Percaya ada Tuhan. Jadi ajaran komunis bercanggah dengan fitrah. Walaupun dia cuba supaya nak tarik orang Islam. Tak apalah, mau semayang tak apa. Kalau komunis Melayu zaman dulu, semayang tarawih dalam hutan. Komunis Melayu semayang tarawih. Duduk selatan Thailand. Tak tinggal semayang jemaah pergi umrah. Tapi ideologinya komunis. Asas ajaran dia, Karl Marx tak percaya pada Tuhan. Dia tipu saja. Banyak orang Islam tu tipu. Mula-mula nak lawan penjajah. Berkawan dengan komunis. Komunis sungguh lawan penjajah, ikut komunis lah. Jadi hanyut. Asas ajaran komunis tak percaya pada Tuhan. Yang kedua, menentang milik perseorangan pada harta benda. Dan menjadikannya milik umum. Tidak dibenarkan sekali-kali pada orang-orang berseorangan untuk memiliki harta yang banyak. Maka harta yang banyak kalau dihasilkan oleh sesiapa pun, hendaklah dimiliki negara untuk menjadi milik kepada umum.
Jadi benda-benda yang besar milik negara. Harta banyak. Tak boleh. Orang bersarangan ni kena harta cukup makan je. Bila kaya-kaya, jadi milik kerajaan selalu. Ini kata dia. Bila berlaku milik kerajaan, dia rapah hak individu ni pula, ada negatif dia. Negatif dia, merosokkan ekonomi dia. Contohnya, bila kenderaan, transport, milik kerajaan bukan milik umum. Bah rosok, apa rosok, tak ada ambil tanggungjawab. Kerana hak kerajaan, tak apalah. Hak apa? Tak apalah. Dan sebab itu, akhirnya komunis lari daripada komunis. Benar pada milik company, milik umum. Di mana perasaan nak milik ini adalah fitrah manusia juga. Bohong. Dia kata milik umum tu, sedangkan ketua-ketua dia kumpul harta senyap-senyap. Dalilnya bila komunis jatuh, didapati bekas pemimpin itu semua kaya belaka. Ada disimpan kat belakang. Tipu belaka ni. Dia tipu masyarakat, tipu rakyat. Yang ketiga, menghapuskan kelas dalam masyarakat. Iaitu kelas majikan dan buruh atau pekerja dan petani. Dengan mencetuskan penguasaan politik walaupun dengan menggunakan senjata supaya pemerintah dikuasai oleh masyarakat buruh dan petani. Dia guna tentera, guna revolusi, kerajaan guna tentera, kuasai. Rakyat dipaksa. Ni hak rakyat. Kerajaan ni milik rakyat semua. Lepas tu paksa rakyat pula. Sokong kerajaan. Yang tak setuju, pakai tembok itu je. Pakai bunuh je, pakai keras. Untuk menguasai politik. Kononnya, ini hak rakyat. Tapi paksa rakyat. Nak hapuskan kelas, tak boleh. Dia kena ada majikan, ada pekerja. Kalau semua pekerja belaka tajak majikan, semua pekerja belaka. Mana boleh jadi? Tuan dah atur dah manusia ni. Ada yang bijak, ada yang kurang bijak, ada yang ada pendapat, tak ada pendapatan. Ada pekerja, cuma Tuhan suruh simak rasa je. Suruh adil, suruh baik. Itu, nak hapus kelas tak boleh. Itu berlaku, Tuhan jadikan manusia ni berperingkat-peringkat. Kebolehan dia, harta dan seumpamanya. Di mana setengah yang lain mengambil faedah daripada setengah yang lain. Orang kaya ambil faedah daripada orang susah kerja. Orang susah ambil faedah dari orang kaya, modal dia. Tuhan dah atur dah begitu. Cuma mestilah jujur semua pihak. Jangan ada penindasan. Islam dah kawal. Dia nak hapus ini. Yang keempat, menjadikan rakyat mengabdi diri pada negara semata-mata. Tidak ada prinsip beribadat kepada Allah. Kerana negara dan benda lah yang menjadi Tuhan untuk disanjung dan dipuja. Negara jadi Tuhan. Pemerintah jadi Tuhan. Bukannya Allah Ta'ala. Ini ada juga bau-bau dia pada kalangan kita. Mengarap pemerintah ni macam Tuhan. Tak boleh. Tuhan mengatasi pemerintah. Mengatasi kerajaan. 5. Menafsirkan sejarah dengan pertarungan antara kaum buruh dengan majikan yang berakhir dengan penguasaan kaum buruh secara kekerasan. Mesti berlaku pertemuan antara buruh dengan majikan. Berlaku revolusi. Akan berubah dunia ni, kata dia. Akhirnya dunia ni dikuasai oleh buruh. Akhirnya tak payah kerajaan. Kalau ikut teori dia, kemunculan ini tak payah kerajaan. Maka begitu je. Mana boleh? Bercelaru lah. Mesti ada khilafah yang mentarbih mengurus, menguasai. Yang kena pada etika berarti ada hari akhirat. Dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Akhirat tak ada. Dunia sepanjang masa. Sedangkan saintis mengatakan dunia ni akan hancur lebur. Bintang ni akan belaga, jatuh. Bertaburan antara satu sama lain. Akan rosak. Berlakunya kiamat. Yang ni saintis percaya kiamat ni ada. Termasuk saintis komunis percaya kiamat tu ada. Macam mana nak elok? Macam mana nak elok kiamat? Tu tak boleh. Nak lawan Tuhan tak boleh. Pertentangan antara komunisme dengan ajaran Islam. Komunis ni banyak bercanggah dengan ajaran Islam. Orang Islam mesti kena tolak fahaman komunis ni. Yang pertama, komunisme adalah kekufuran yang sangat besar. Kerana mengingkari wujudnya Allah. Perkara-perkara yang gaib dan hari akhirat yang menjadi perkara akidah dalam ajaran Islam.
Bila tak percaya pada Tuhan, kafir lah. Siapa yang menganut komunis jadi kafir. Tak percaya pada ghaib jadi kafir. Dah semangat tarawih. Sembahyang lah pun. Duk percaya kekal mak jadi kafir lah. Keluar daripada Islam. Dok dia sembahyang, ada pitih ke umrah. Ini kerana kejahilan. Ketarak dia jahil lah. Bila dah tahu, kena singgah jangan komunisnya. Yang kedua, bercanggah fitrah manusia yang berhajat pada keperluan roh dan jasad. Dengan cara yang betul. Mempunyai sifat ananiyah kedirian. Dan hidup bermasyarakat. Yang mesti ditimbang dengan adil. Bercanggah sifat semula jadi manusia. Kerana manusia ni ada roh, ada jasad. Memerlukan makan roh, memerlukan makanan jasad. Dua-dua kena ada makanan mereka. Kalau jasad saja kenyang, roh tak ada makanan. Itu yang bunuh diri tu. Bunuh diri sebab tak ada iman. Tak ada akal yang waras. Makanan roh tak ada. Makanan perut cukup. Nafsu cukup. Tak bunuh diri. Makanan roh tak ada. Akhlak, ilmu, iman itu makanan roh. Jadi orang Islam ni ada makan roh, ada makanan jasad. Dua-dua. Mengapa berlaku bunuh diri itu? Kerana tak ada makanan roh. Yang bunuh diri itu senang, harta banyak, memuahkan nafsu, mengambil hawa, tiba-tiba bunuh diri. Kerana roh dia tak ada makanan. Kemudian sifat kedirian itu ada. Diri masing-masing ada. Masyarakat ada, keluarga ada, bermasyarakat. Mesti timbang dengan adil. Manusia tak boleh hidup seorang, hidup rumah masyarakat. Kemudian kena ada kedirian. Keluarga dia. Kena ada hak-hak diri, hak keluarga, hak-hak masyarakat. Nak hapuskan hak-hak ni tidak boleh. Ketiga, tidak berperi kemanusiaan. Kerana menjadikan manusia seperti kilang dan alat. Dia sampai merampas hak milik mereka yang sepatutnya. Sedangkan pemimpin komunis menjadi pemilik yang lebih bernafsu daripada orang-orang bangsawan dan kaya di negara kapitalis. Dia nak hapus perasaan kedirian. Tidak boleh. Nak gunakan rakyat sebagai kilang. Rakyat untuk menghasilkan barangan. Itu kerja rakyat. Orang bercocok tanam menghasilkan makanan banyak-banyak. Orang kilang menghasilkan pengeluaran banyak-banyak. Tambah harta negara. Itu jangan. Nak milik harta tak boleh. Jadi rakyat jadi kilang. Orang bangsawan memiliki kekayaan. Keempat, mempunyai kelemahan terbuka kerana ia dicipta oleh manusia lemah dan bersifat dendam terhadap sesama manusia dengan cara yang sangat zalim. Oleh kerana ajaran manusia buat, bukan ajaran Allah, maka ada kelemahan-kelemahan yang banyak. Manusia adalah makhluk. Kemudian sifat dendam. Bila berlaku penindasan, dendam orang yang tindas tu. Sehingga berlaku di luar batas pri kemanusiaan. Berlaku kezaliman sama manusia. Wallahu a'lam.